A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama sekali marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT kerana Allah SWT telah memberikan kita satu nikmat yang besar, iaitu nikmat iman dan Islam. Jadi insya-Allah hari ini kita akan bincangkan siri yang kedua tentang Syiah Rafidah di antara kecuaian ulama dan kebingungan ummah, yang ditulis oleh Maulana Muhammad Asir Yusof. Jadi itu kita dah bincang tentang definisi Syiah itu apa. Kemudian apakah dia imam-imam 12 Syiah, yang mana daripada 12 imam Syiah tiada satu pun imam-imam Syiah ini berketurunan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Semuanya daripada keturunan Husain bin Ali. Ini juga menarik untuk kita perhatikan dan juga untuk kita bahaskan. Kenapa hanya keturunan Husain bin Ali yang menjadi imam-imam Syiah, sedangkan Hasan bin Ali juga adalah salah seorang imam. Jadi kenapa keturunan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu tidak ada dalam list ataupun senarai imam-imam Syiah? Baik, nantilah kita bahaskan perkara tersebut. Sikap ulama Islam dahulu terhadap Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Golongan Syiah di zaman keagungan Islam, ketika mana masyarakat Islam terdiri daripada ahli-ahli ilmu dan orang-orang soleh, tidak menyatakan belang mereka di hadapan umum. Mereka selalu melaksanakan syiar-syiar mereka secara tersembunyi atau secara taqiyah, iaitu secara menipu. Kenapa golongan Syiah di zaman Salafus Salih dulu tidak berapa menonjol? Di antara sebabnya kerana di zaman tersebut golongan ulama, golongan ahlul hadis sangat menonjol. Jadi bila golongan ulama, golongan ahlul hadis menonjol, maka mereka tidak boleh lah nak tunjukkan belang diorang, sebab bila diorang keluarkan hujah, diorang buka hadis-hadis mereka, maka dengan mudah para ulama akan menjawab, mengkritik dan sebagainya. Selain dari itu, golongan Syiah juga sangat menjaga kitab-kitab tulisan ulama-ulama mereka daripada terdedah kepada umum kerana bimbangkan kemarahan dan kritikan terbuka dari ulama Islam terhadap mereka. Hakikat ini disebut oleh Syekh Manzur Nu'mani di dalam bukunya Revolusi Iran, iaitu kitab-kitab pokok Syiah tidak sampai ke tangan ulama-ulama Islam pada waktu itu. Para ulama Islam hanya mengetahui tentang Syiah dari beberapa buah buku tulisan ulama Syiah yang terlepas ke tangan mereka atau melalui sikap sesetengah kalangan Syiah pada masa itu. Jadi ada kitab-kitab Syiah ni, kebanyakan kitab-kitab Syiah, terutama kitab-kitab hadis Syiah ni memang tersembunyi. Mereka sembunyikan daripada pengetahuan ulama-ulama, ulama-ulama ahli sunnah lah. Jika tidak, pastilah ulama-ulama ahli sunnah telah menulis kitab mengkritik dan menerangkan kebatilan kitab-kitab mereka, kebatilan hadis-hadis mereka, terutamanya 4 kitab utama hadis Syiah lah. Walaupun begitu, berdasarkan maklumat yang sampai kepada mereka, para ulama Islam telah pun menghukum Syiah sebagai golongan yang terkeluar dari Islam. Mereka menghukum Syiah demikian hanya kerana beberapa sebab yang diketahui secara pasti tentang Syiah.
umpamanya Syiah mengkafirkan para sahabat, terutamanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syiah ni pun ada dua golongan sebenarnya, golongan awam dan juga golongan yang memang kerjanya mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi, sehingga kan mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq pun dikafirkan. Mengkafirkan para sahabat, terutamanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Utsman, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an dan lain-lain, atau kerana Syiah mempercayai raj'ah. Kerana itu kita dapat melihat umpamanya dalam tulisan Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi, kenyataan beliau bahawa Syiah bukan Islam kerana mereka mempercayai Al-Quran yang ada pada masyarakat Islam telah ditukar gantikan isinya dengan ditambahkan sesuatu yang bukan berasal daripadanya dan dikurangkan sebahagian yang besar daripada kandungan asalnya. Jadi kalau daripada tokoh ulama di Andalus, Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi, yang terkenal sebagai Al-Imam Al-Hazim Az-Zahiri. Kerana ada sebahagian Syiah percaya bahawa Al-Quran yang ada pada hari ini telah dikurangkan. Maknanya kalau kepercayaan Syiah, konon-kononnya ayat Al-Quran banyak yang telah dikurangkan. Sedangkan kita Ahli Sunnah wal Jamaah, kita yakin bahawa ayat Al-Quran yang ada pada hari ini adalah dah sempurna dah. Satu tempat yang lain beliau menulis, golongan Rafidah bukan Islam, dia adalah satu golongan yang mengikut jejak langkah Yahudi dan Kristian di dalam pembohongan dan kekufuran. Imam Abu Zur'ah berkata, bila engkau melihat seseorang memburuk-burukkan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah engkau bahawa orang itu zindik yang lahirnya kelihatan Islam tetapi hakikatnya kafir. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi kita benar, Al-Quran juga benar. Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disampaikan kepada kita hanya oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mahu mencacatkan saksi-saksi kita dengan tujuan untuk membatalkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Bila mereka berjaya menanamkan kefahaman supaya kita ragu kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mudahlah untuk mereka membawakan hadis-hadis yang hanya diketahui oleh golongan Syiah saja. Imam Ibn Mubarak berkata bahawa Abu Ismah bertanya kepada Imam Abu Hanifah, dari siapakah tuan akan menyuruh saya menerima hadis-hadis? Beliau berkata, terimalah hadis dari semua walaupun dari golongan ahli bid'ah. Walaupun golongan ahli bid'ah sekalipun, kita boleh terima hadis mereka. Ahli bid'ah yang sederhana lah, bukan ahli bid'ah yang tegar di dalam fahamannya, kecuali Syiah, kerana prinsip akidah mereka ialah mempercayai satu sesatnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini siapa yang kata? Al-Imam Abu Hanifah. Sebab itulah makam Imam Abu Hanifah di Baghdad, orang Syiah dia akan ludah. Bila dia lalu dia akan ludah makam Imam Abu Hanifah. Imam kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, tidak pernah aku melihat golongan yang menurut hawa nafsu yang lebih pembohong daripada golongan Rafidah, yakni golongan Syiah. Imam Malik berkata, ketika ditanya tentang Syiah, jangan kamu bercakap dengan mereka dan jangan kamu meriwayatkan hadis dari mereka kerana mereka selalu berdusta. Ini antara pesanan-pesanan ulama-ulama ahli sunnah tentang bahayanya Syiah. Ibn Al-Mubarak berkata, agama itu bagi ahli hadis. Agama itu bagi ahli hadis, percakapan dan putarbelit bagi ahli falsafah, dan pembohongan bagi golongan Syiah. Sangat cantik ayat ni. Imam Ibn Al-Mubarak berkata, agama itu bagi ahli hadis. Mana ahli hadis ni muhaddisin. Percakapan dan putarbelit bagi ahli falsafah. Ahli falsafah ni memang suka bercakap putarbelit. Apa-apalah, terutama kalau bab akidah, ahli falsafah ni dia akan pusing sana, pusing sini. Dan pembohongan bagi golongan Syiah.
Kalau tak bohong bukan Syiah. Jadi setakat itu saja. InsyaAllah kita akan sambung lagi tentang pembahasan tentang golongan Syiah ini di siri-siri yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.